mudarat kepada si pemberi tersebut. Idza alima hajatah, kalau dia ketahui tentang keperluan jirannya tersebut. Wajib, no? Kalau Imam Ahmad, wajib kita memberi kepada jiran apa yang diperlukan oleh jiran kita tadi. Dengan apa? Dengan lebihan perkara yang ada di sisi kita, dengan syarat tidak menjadi mudarat lah. Kalau kita bagi, tak menjadi mudarat. Dan kalau kita ketahui bahawa jiran tadi memerlukan perkara tersebut. Wa nuqila anhu aidan annahu qala, dan dinukilkan daripada Sayyidi Imam Ahmad bahawa beliau mengatakan yabda'u bi nafsihi wa biman talzamuhu ma'unatuh. Jadi dimulakan dengan dirinya terlebih dahulu. Jadi dilihat keperluan pada dirinya. Kemudian dengan siapa yang wajib dia nafkahkan. Fa in fadula syai'un, kalau ada lebihan, a'tal aqraba ilaihi maskanan, maka diberi kepada yang paling hampir rumahnya dengan rumah dirinya. Li'annahu akadun min ghairihi, karena itu lebih utama daripada yang lain daripada tersebut. Li ru'yatihi ma yadkhulu baita jarihi fa yatashawwaqu ilaihi bi khilafil ab'ad. Karena apa? Karena orang yang dekat dengan rumah kita tadi, dia melihat apa yang masuk ke dalam rumah jirannya. Jadi dia melihat barang-barang yang masuk dan seumpamanya. Fa yatashawwaqu ilaihi, mungkin dia pun teringin dengan perkara tersebut. Kalau ada lebihan, maka diserahkan pada yang akrab, yang paling hampir. Bi khilafil ab'ad, beza dengan jiran yang jauh daripada rumah kita, maka dia tidak melihat seperti jiran yang terdekat. Itu maksudnya. Tapi mula dengan diri kita yang kita perlu, barang perlu, itu bagi diri kita dahulu, kemudian kepada yang wajib kita nafkahkan, ya, dan kemudian kepada wajib kita nafkah seperti isteri, anak-anak kita, ibu kita dan seumpamanya. Kalau lebih, barulah diberi kepada yang paling hampir. Itu kalau dia memerlukan perkara tersebut. Wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, inna li jarain fa ila ayyihima uhdi, aku ada dua orang jiran. Nah, mana satu yang aku perlu bagi hadiah dulu? Kalau nak diberi pilihan, maksudnya barang ada satu saja, nak diberi pilihan, mana satu yang nak diberikan? Bidhammil hamzah, yani uhdi. Qala ila aqrabihima minki baban, kata Nabi SAW, bagi kepada yang paling hampir pintunya dengan rumahmu. Itu. Jadi diberi yang paling hampir. Kenapa? Karena tadi sebabnya. Tutup. Betul. Kenapa? Karena li ru'yatihi ma yadkhulu baita jarihi, tamam, fa yatashawwaqu ilaihi. Karena dia selalu melihat, nampak depan mata dia barang-barang yang masuk ke rumah jirannya tersebut. Wa yundabu taqdimul ahwaji fal ahwaj, khususan idza kana dha qarabatin aw imra'atan armalatan wa ma'aha aitam. Didahulukan, disunatkan kita mendahulukan kepada yang memerlukan, kemudian mengikut turutannya. Lebih-lebih lagi kalau itu punya qarabat dengan kita, maksudnya dia kerabat dengan kita, pakcik kita ke, sepupu kita ke, dan seumpamanya. Au imra'atan armalatan, ataupun perempuan yang armalah, yang bersama dengannya anak-anak yatim. Armalah maksudnya mata anha zawjuha, yang kematian suaminya. Ini dipanggil perempuan armalah. Maka diserahkan kepada mereka terlebih dahulu, dan juga khususnya lagi kalau ada anak-anak yatim yang dijaga oleh perempuan tersebut. Al-jiranu salasatun, jiran ada 3 jenis. Wa ruwiya an Jabirin radhiyallahu taala anhu marfu'an, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, hadis marfu', al-jiranu salasatun, jiran itu ada 3. Jarun lahu haqqun wahidun, jiran yang ada satu hak, wa huwa adnal jiran, yaitu yang paling hampir. Wa jarun lahu haqqan, yaitu jiran yang ada 2 hak. Wa jarun lahu thalathatu huquqin, dan jiran yang ada 3 hak. Wa huwa afdalul jiran, ini yang serendah-rendah jiran yang ada 1 hak. Nah, nombor 2, jiran yang ada 2 hak.
Dan yang paling afdal jiran yang ada 3 hak dengan kita. Fa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, manakala jiran yang ada hak satu dengan kita, fajarun musyrikun lahu haqqul jiwari, iaitu jiran yang musyrik, yang bukan Islam, dan dia ada hak apa dengan kita? Hak jiran. Hak kejiranan lah. Wa ammal ladzi lahu haqqan, manakala yang ada 2 hak pula dengan kita, fajarun muslimun lahu haqqul islami wa haqqul jiwar. Jadi kerana dia Islam, dia ada hak Islam dengan kita dan hak sebagai jiran. Wa ammal ladzi lahu thalathatu huquqin, manakala yang ada 3 hak pula, fajarun muslimun dzu rahimin lahu haqqul islami wa haqqul jiwari wa haqqur rahimi, iaitu jiran muslim dan dia ada hubungan rahim dengan kita. Maksudnya keluarga dengan kita, ada silaturahim dengan kita. Lahu haqqul Islam, yang pertama kerana dia ada hak Islam, yang kedua kerana hak jiwar, kerana dia jiran, yang ketiga haqqur rahim, iaitu hak sebagai seorang yang bersambung rahim dengan kita. Itu 3 jenis jiran. Dan kena raikan dan melihat kesemuanya punya hak juga. Hatta kalau bukan Islam sekalipun tetap punya hak sebagai jiran. Jadi bila hak punya jiran, maksudnya kena tengok barang dia, kena jaga hak dia, kena jaga aib dia, macam disebut sebelum ni. Masih kerana ada hak jiran tersebut. Dan kalau dia menyakitkan kita, kita bersabar, kita tak menyakitkan dia, begitu yang disebut sebelum ni. Kerana dia masih ada hak jiran. Wa warada fi hadis syarif, diriwayatkan ada warid dalam hadis Nabi SAW yang mulia, husnul jiwari imaratud diyari wa ziyadatul a'mari. Antara sebaik-baik jiran itu adalah imaratud diyar, maksudnya rumah akan jadi makmur, dan ziyadatul a'mar, umur akan bertambah. Maksudnya tamam. Kenapa? Kerana jadi tenang, tak jadi kacau bilau, tak cacah merbah, maka akan jadi imaratud diyar, negeri tadi ataupun rumah di tempat tinggal di tempat tersebut akan jadi makmur, dan kemudian akan bertambah umur disebabkan kerana ketenangan yang ada di tempat tersebut. Wal ya'lam annahu kama yutlabu min asy-syakhsi ikramul jari ma'al ha'il, yutlabu minhu ikramul malakaini hafizaini alladzaini laysa bainahu wa bainahuma ha'il. Ini ketahuilah bahawa ketika mana dituntut seseorang tadi memuliakan jiran yang mempunyai ha'il, yang ada dinding di antara kita dengan dia, tu pun kita kena menjaga haknya. Tu jiran yang ada dinding dengan rumah kita tu, yutlabu minhu, dituntut juga kepada seorang tersebut, ikramul malakaini al-hafizaini, iaitu mengikram atau memuliakan 2 malaikat yang menjaga, alladzaini laisa bainahu wa bainahuma ha'ilun, yang tidak ada jarak di antara kita dengan 2 malaikat yang menulis amalan kita. Maka kena muliakan mereka dan kena menjaga hak mereka. Jadi macam mana nak jaga hak mereka? Fala yu'zihima biiqa'il mukhalafati fi mururi sa'ati wal awqati, iaitu jangan menyakitkan kedua malaikat tersebut dengan melakukan perkara maksiat bila mana berlalunya waktu dan juga masa dan waktu berlalu, maka tidak melakukan perkara mukhalafat. Faqad warada annahuma yusirran biwuqu'il hasanat wa yahzunani biwuqu'is sayyi'at. Dan warid menyebutkan bahawa kedua-dua malaikat ini gembira ketika mana kita melakukan taat dan bersedih keduanya ketika melakukan maksiat. Dan disebut dalam hadis, kalau tak bertaubat daripada maksiat yang kita lakukan dalam tempoh 6 jam falakiyah, dalam tempoh 6 jam, maka malaikat tadi akan sebut arihna ya Rab, arihna minhu ya Rab, ya Allah, rehatkan kami daripadanya ya Allah. Maksud doa dengan kematian. Kenapa didoa mati? Didoa untuk mati kerana rahmat daripada malaikat tadi tidak mau melihat seorang tadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tidak bertaubatlah dalam tempoh 6 jam. Fa yanbaghi mura'atu haqqihima bil iktsari min amali ta'at. Jadi
hendaklah kita meraihkan hak kedua malaikat tersebut dengan membanyakkan amal taat, wattaba'udi 'anil ma'asi wal mukhalafat, menjauhkan diri juga daripada perkara maksiat dan perkara yang bercanggah. Fahuma aula bil ikrami wal ihsani min kathirin minal jiran, dan kedua-dua mereka lebih utama untuk didahulukan bagi kita meraihkan hak mereka sebagai jiran lebih daripada jiran-jiran yang lain. Tamam. Ikramu ad-dhaifi minal iman, ini masuk kepada yang ketiga. Min husni amkannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wahidan kana aw muta'addidan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Sama ada seorang ataupun ramai. Ghaniyan aw faqiran. Sama ada tetamu tadi kaya ataupun miskin. Baik, bagaimana memuliakan tetamu? Wa ikramuhu ihsanu diyafatihi bil bishri fi wajhi, iaitu dengan membaikkan menyambut tetamu tersebut dengan menceriakan wajahnya. Wa tibil hadisi ma'ah, dan bercakap baik dengan mereka. Wa basti firashin lahu, dan kemudian kalau ada hamparan dihamparkan kepada tetamu. Wa ijlasihi fi sadril majlis, diletakkan tetamu di depan majlis. Wa it'amihi thalathata ayyamin biqadri wus'ih, dan kemudian memberi makan kepada mereka 3 hari dengan kadar yang dia mampu. Summa muwada'atihi bilutfin, dan kemudian berpisah dengan mereka dengan lemah lembut. Ini kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, it'amuhu thalathatu ayyamin biqadri wus'ihi, tadi ini itu dari segi fiqh. Dari segi tasawuf, kata Maulana Syekh Yusri, menjamu tetamu tadi selagi mana dia berada di rumah kita. Walau lebih daripada 3 hari sekali. 3 hari pada segi hukum, maksudnya kalau kamu buat, kalau tak buat pada waktu itu berdosa. Kalau kita tak menjamu tetamu dalam masa 3 hari, berdosa. Tapi kalau kata lebih daripada 3 hari, tak wajib dah pada waktu itu. Tapi dari segi sufi, daripada tasawuf, hatta lebih daripada 3 hari sekalipun, dijamunya tetamu tersebut walaupun dia duduk lebih daripada 3 hari. Tamam. Min adabi ikramid dhaif, adab-adab memuliakan tetamu. Wa yanbaghi khidmatuhu bi nafsihi, hendaklah tetamu seorang yang orang panggil tuan rumah, berkhidmat kepada tetamu tu dengan dia sendiri yang berkhidmat, maksudnya ta'assiyan wa iqtidaan bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tetamu datang contoh ke rumah kita dan kita tak ada pembantu di rumah kita untuk nak angkat barang makanan dan seumpamanya kepada tetamu, kita yang angkat makanan tadi. Kita yang angkat, kita yang tolong orang rumah bawa mai ke depan, mai letak makanan tadi kepada tetamu. Ini mengikuti akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad ruwiya, diriwayatkan, annahu fa'ala dzalika ka Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Karena Nabi melakukan sedemikian seperti mana dilakukan oleh Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Waqtada bihima al-khulafa'u al-arba'atu wa Umar bin Abdul Aziz ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Dan juga dilakukan oleh khulafa' arba'ah. Khulafa' arba'ah juga melakukan sedemikian, juga dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Mereka sendiri yang menjamu tetamu dan juga mereka yang berkhidmat kepada tetamu. Lepas tu la yukhdam sahibul bait fi baitih. Sahibul bait tidak akan dikhidmati di rumahnya sendiri. Jadi kita pergi rumah tetamu, kita pergi bertamu di rumah orang, tamam? Ataupun orang datang bertamu ke rumah kita. Kita ni orang yang dimuliakan. Tetamu main nak basuh tangan kita. Tak boleh. Kenapa? Karena la yuqdam sahibul bait fi baitih. Karena sahibul bait, tuan rumah, tidak dikhidmati di rumahnya sendiri. Dia yang kena khidmat kat orang. Walau macam mana tinggi kedudukan dia sekalipun. Jadi dia ada pembantu rumah dan dia ada orang yang bantu dia dalam rumah dia ada. Jadi dia pun tuan rumah juga dalam rumah tu, tak apalah. Jadi kalau kita orang datang bertamu di rumah kita, kalau tinggi macam mana kedudukan kita sekalipun dalam masyarakat, maka kena kita yang berkhidmat kepada tetamu kita tadi. Kerana disuruh oleh Allah
disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan tetamu. Itu cara antaranya memuliakan tetamu. Karena ni akhlaknya Rasul dan akhlaknya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin dan juga akhlaknya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bukan khalifah yang kelima, itu sekadar orang panggil pujian sahaja kepada beliau. Kerana khalifah kelima Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali adalah khalifah yang kelima, bukan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau digelar khulafa atau khalifah yang kelima, itu adalah kerana pujian saja, seolah beliau mengikuti jalannya khulafa yang terdahulu. Tapi yang khalifah yang kelima yang hakikatnya adalah Sayyidina Hasan. Wa yukrahu at-takallufu lah. Liqauli Salman radhiyallahu taala anhu, tamam? Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla natakallafa lidhaifi ma laysa indana wa an nuqaddima ma hadarna. Jadi jangan kita berlebih-lebih, maksudnya sampai terpaksa bersusah payah untuk menjamu tetamu tadi. Jamu yang ada saja. Karena Sayyidina Salman radhiyallahu taala anhu menyebut Rasulullah mengarahkan kepada kami alla natakallafa lidhaifi ma laysa indana. Jangan kita takalluf, maksudnya terpaksa bersusah payah untuk tetamu dengan perkara yang tidak ada pada kita. Jadi kita tak pernah makan lobster contohnya, tetamu datang nak cari lobster pula dah jenuh. Yang ada kat kita je dalam peti ais kita apa yang ada, dekat dapur kita apa yang ada, tetamu datang pada waktu tersebut, jamu yang tu. Wa an nuqaddima ma hadarna, dan mendahulukan ataupun meletakkan pada tamu kita apa yang ada pada kita pada waktu tersebut. Ada cuak pisang. Ada mi goreng. Tamam? Ada biskut kering. Tak perlu waktu tu nak buat tom yam, nak kena apa semua sekali. Kecuali tetamu tadi mak kita ke yang mai daripada jauh dan seumpamanya, itu lain lah. Tamam? Ni kalau kata, dan dia pun dah jadi macam orang rumah dah. Dia pun boleh masuk ke dapur. Dia pun kata tak apa lah, kami masak sendiri lah. Tak apa tu. Tamam? Dan tak perlu tanya kepada tetamu nak makan apa. Kalau tetamu mai tengah hari, tahu dah waktu tengah hari ni makan nasi, tak perlu tanya nak makan nasi tak? Tak payah. Kalau hari tak puasa lah. Tanya nak makan nasi tak? Tak perlu tanya. Kalau dia mai waktu tengah hari tu pula, memang dah langkah tu memang tahu dah, mai tu memang nak kena makan nasi. Jadi kalau kita tak jamu nasi waktu tu, kira kita ni macam orang panggil takti. Dia tak apa kot, dia pun makan tengah jalan kot. Orang duk kira gitu. Tak boleh kira. Dan kita kalau buat je lah. Dia mai makan. Kalau dia kata kami dah makan dah tengah jalan. Kalau tetamu pula mai rumah orang, kalau tuan rumah jamu, makan. Jangan duk banyak songeh. Dia kata dah kami makan dah, tak apa, tak mau makan. Kami diet. Pula tak dia. Duk kira diet dia. Orang dah jamu, makan je lah. Walau sikit kena makan. Sebagai menghormati tetamu tadi. Menghormati tuan rumah yang telah bersusah payah masak untuk kita. Wa warada la tatakallafu lidh-dhaifi fatubghiduh fa inna man abghada ad-dhaif faqad abghada Allah wa man abghada Allah abghadah. Wa man abghada Allah abghada Allah abghadah. Nanti la tatakallafu lidh-dhaifi fatubghiduh. Jangan kamu bersusah payah untuk tetamu sehingga kamu benci dengan mereka. Kita terpaksa bersusah payah. Ada tetamu nak mai je, dia kata, nak kena susah, nak kena masak lah apa. Lain kali dia benci dengan tetamu. Jaga. Orang ni rasa tetamu mai je ni. Sat-sat mai. Tak nak masak dah. Kenapa duk mai ni? Marah tetamu pula dah. Jaga. Fatu beridu. Jangan takalluf. Itu kata mana yang ada di dapur, hak tu saja dijamu. Yang ada di rumah kita tu, yang tu sajalah diberikan kepada tetamu. Kerana tetamu pun bukan main nak makan tu. Kalau nak makan, pergi kedai makan. Dia pun main nak jumpa dengan tuan rumah tu je. Jadi kita pun kena reti lah. Orang main takkan sembang saja ya. Tekak pun kerin. 2 jam tak jamu apa. Kalau bulan tak puasa, teruk kat lah. La tatakallafu lidh-dhaifi fatubghiduh. Fa inna man abghada ad-dhaifa, tu. Siapa yang membenci dhaif, membenci tetamu, faqad abghada Allah. Maka dia telah membenci Allah. Wa man abghada Allah abghadahu. Siapa yang membenci Allah, maka Allah benci dengan dia. Itu dia. Maksud Allah benci dengan maksud jauh daripada rahmat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tu jangan sampai kita takalluf sampai kita benci dengan tetamu datang rumah kita. Tak betul kita sonok tetamu datang rumah kita. Kerana tetamu membawa rahmat, dan membawa jalbur rizq. Lagi banyak tetamu datang, lagi banyak rezeki akan mencurah-curah ke dalam keluarga kita. Sebab tu rumah jangan tutup daripada tetamu. Buka selalu. Pintu rumah saya buka untuk tetamu datang. Tu baru berkat rumah tersebut. Wa min thamma qala ba'duhum, kadang-kadang tak ni pun buat juga kenduri sekali-sekala bagi tetamu mai. Saja minggu sebulan sekali sajalah buat makan-makan kat rumah. Panggil mai pakat mai rumah. Kena buat itu. Panggil sekali-sekali mai, kata mai makan-makan saja, makan-makan petang ya. Buat apa ni, cok kodok. Sembang-sembang hak tu boleh. Hak tu menjemput tetamu tu bagus sebenarnya. Tamam. Wa min thamma qala ba'duhum ma ubali man atani min ikhwani fa inni la atakallafu lah. Tengok sebahagian ulama kata apa? Saya tak kisah siapa pun nak mai di kalangan saudara saya. Kawan-kawan saya nak mai, siapa pun nak mai lah. Fa inni la atakallafu lah, kerana aku tak berlebih-lebih. Innama uqarribu ma indi. Aku akan bagi kepada mereka apa yang ada kat aku. Walau takallaftu lahu lakarihtu maji'ahu wa malaltuh. Kalau aku berlebih-lebihan, maka satu masa aku akan benci dengan kedatangan mereka. Lepas tu kata kalau kita ada yang didapat rumah kita tu, tetamu mai, hatulah kita bawa keluar, kita akan rasa tenang. Relax je. Ada krepek tu dah bawa keluar. Ayak tak ada nak baju, ayak sejuk. Hak benar ada. Tak takalluf. Tenang, relax je. Tapi kalau tengah hari kita pergi rumah dia pun 3 minggu lepas, krepek tu juga. Lepas tu sebulan lepas pula depan lagi kita pergi tengah malam, krepek lagi. Dia ni bukan tak takalluf ni. Dia ni memang sengaja tak takalluf sungguh lah. Dia memang tengah hari mungkin dia makan krepek kot. Boleh jadilah. Tapi kita jangan niat gitulah kalau pergi rumah tetamu. Ni saya nak pesan ni kepada tuan rumah tu. Dia lah kena berasa. Ni asyik orang pi je, krepek. Asyik pi krepek. Sampai muka krepek lah tengok. Banyak pi kat dapur, krepek saja. Okay, nak jemput tetamu, kita tak mau takalluf. Tak apa, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Tapi orang panggil apa? Kita ni, kita ada adab, kita ada budaya kita. Tamam? Cuma di sini Syekh nak beritahu kata, jangan sampai kita terpaksa nak buat berlebih-lebihan sampai satu masa kita jadi boring dengan tetamu. Sampai satu masa kita jadi tak mau terima tetamu. Tamam? Macam tu. Aisaimtuh, sampai aku jadi bosan daripada menerima tetamu. Wa fassara ba'du salafi at-takallufa. Sebahagian ulama salaf, ba'du salafi ni bukan tu sebab dia jar, bukan ba'd salafi wahabi tu. Tak. Wa fassara ba'du salafi. Salafi maksudnya ni wahabi setelah mentafsirkan. Tak. Salafi tu kerana dia jar. Jadi mudhafu ilaih kepada ba'd. Telah ditafsirkan oleh sebahagian para ulama salaf tentang takalluf. Apa dia makna takalluf? Bi an tut'ama akhaka ma la ta'kuluhu anta. Tu. Bagi makan kepada saudara kita yang kita tak makan. Kita pun tak makan yang tu. Saudara kita mai ke rumah kita, kita pergi jamu yang tu. Lobster pun jumpa 3 tahun sekali. Tiba-tiba tetamu kita mai rumah, pulun cari lobster nak kena buat. Tu susah. Tu saya selalu pesan kat mak. Apa ni, kalau kata tetamu nak mai, masak apa yang ada. Jangan nak buat gajah golek ke. Tahu gajah golek? Pernah makan gajah golek? Tak nak makan. Di sini ada gajah golek. Gajah golek. Lagi apa dia lagi, kerabu daging mentah. Pernah makan kerabu daging mentah? Sini dia punya resipi-resipi, orang panggil resipi-resipi rahsia di sini ni. Kerabu daging mentah. Ni orang tua-tua pandai ni, Pak Lancan nak duk main semayang sini tu. Tu dia ingin masak tu. Mak pandai apa? Mak pandai. Jadi bi an tut'ama akhaka ma la ta'kuluhu anta. Gajah golek tu bukan gajah tembak gajah lautan tu. Gajah golek tu gajah jantung pisang. Daripada cara masak depa tu dipanggil gajah golek. Tu dia punya makanan dia. Kalau selalunya kalau di sini jamu waktu maulid. Kalau tok guru mai apa semua, dibuat jamuan maulid tu, gajah golek dan seumpamanya.
Oh, sedap. Daging mentah tu dia rebus juga sikit kot tak silap. Sikit ada celok sikit je. Tapi dia tak masak secara penuh. Lepas tu dia buat kabu. Memang sedap tapi tak dia makan selalu. Bi an tazida alaihi fil jawdati wal qimah. Dia ni akan tambah pada dia punya kesedapan dan juga keindahan dia punya orang panggil apa persembahan makanan tadi, dan juga harga makanan tu makin mahal. Pada kita pun taklah makan macam tu. Jadi jangan takalluf. Hadza la yunafi hadithun. Hadza la yunafi hadith man lazzaza aqahu bima yashtahi kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfi darajah wa at'amahu Allah min salasi jannatin, jannatil firdaus wa jannati adn wa jannatil khuld. Jannatul khuldi. Siapa yang melazatkan saudaranya dengan apa yang bima yashtahi, dengan apa yang dia sukai. Contohnya kita tahu tetamu kita nak main ni, dia suka makan apa yang dia suka makan tu lah. Tok guru kan nak main rumah kita ni, tok guru ni nak main ni. Yang ni dia kata dia ni duk tanya dulu, tok guru suka makan apa. Dia memasak dekat tok guru tu. Ataupun orang besar mana-mana nak main rumah, ataupun siapa yang ada dalam hati kita ni nak main rumah kita, nak jamu dia makan ni, maka siapa yang melazatkan saudaranya dengan apa yang dia sukai, kataballahu lahu alfi hasanah. Arab dia tak ada million, dia tak ada perkataan million, jadi dia sebut alf. 1000 kali 1000. 1000 kali 1000 berapa? Sejuta maksudnya. Dicatat oleh Allah sejuta pahala. Digugurkan daripadanya sejuta keburukan. Dia angkat darjat sejuta darjat. Diberi makan oleh Allah di dalam 3 syurga nanti. Allah Ta'ala akan jamu dia dalam 3 syurga. Syurga Firdaus, syurga Adan, dan juga syurga Al-Khuld. Itu dia. 3 syurga dia boleh pi, nanti ada jemputan boleh pi. Dia duduk kat syurga mana pun dia boleh pi. Syurga ni dia pi, syurga ni dia pi. Pi bila nak makan. Nanti di syurga nanti. Li'annahu mahmulun ala ma idha kana hadiran indahu. Sebagian kata, hadis ni kan macam mana pula? Kata tak boleh jamu dengan takalluf. Ni kerana dalam hadis kan disebut kata, siapa yang menjamu saudaranya dengan sesuatu yang menyukakan saudaranya tadi, maka Allah akan catat dia dengan sejuta kebaikan, digugurkan sejuta kejahatan, diangkat darjat sejuta, diberi makan daripada 3 syurga. Tu macam mana tu? Adakah bertembung hadis tu dengan suruhan untuk kita tidak takalluf? Tak. Karena kata Syekh, li'annahu mahmul ala ma idza kana hadiran indahu. Itu ditanggung makna hadis man ladzadza aqahu bima yashtahi ni dengan apa yang ada padanya ketika tersebut. Kita dah masak nasi. Ada daging bakar dekat dapur. Tetamu mai, bawa keluar kerepek. Tu teruk. Masak nasi tambah. Bakar sikit, jamu kat tetamu saja. Jamu kat tetamu saja. Mahallah, Allah Ta'ala akan gugurkan sejuta dosa. Lain dia masak memang sikit sungguh lah. Kalau buat keluar tetamu sampai 30 orang, tu agak-agak lah. Kalau tetamu seorang, kita masak untuk keluarga dan 4 orang, lepas tu buat keluar kerepek. Nampak sangat tu. Buat keluar lah makanan tadi. Nah, mungkin kita tak akan boleh makan dengan portion yang kita nak lah. Tapi kurang-kurangnya dia boleh makan juga. Mungkin dia akan tolak, dia kata, tak apa, menyusahkan saja. Boleh ke? Boleh. Makan ni. Au lam yakun hadiran. Ataupun tak ada di sisi dia. Wa kana qadiran ala thamanihat. Walaupun makanan tu tak ada di sisi dia, tapi dia mampu beli. Ataupun dia mampu untuk dapatkan harga barang tadi. Walam yatarattab ala al-ityani bihi masyaqqah. Dan dia tidak menyukarkan bagi dia untuk mendapatkan perkara tersebut. Tak jadi susah bagi diri dia, maka tak ada masalah. Jadi boleh jugalah ditanggung dengan makna, kalau dia tak susah untuk buat, saya kata saya tak susah pun. Contohnya kalau tetamu mai, tiap-tiap kali tetamu mai, dia akan jamu yang sedap-sedap. Bila orang tanya dekat dia, kenapa buat ini takalluf ni? Dia tak apa, saya tak susah pun. Saya memang suka masak. Itu tak apa. Dengan sampai satu tahap, dia kata, saya dah lelah dah dengan tetamu ni. Kih apa jadi macam tu? Kih kerana buat susah sebelum ni. Tenang-tenang. Yang ni siapa dia nak kena tegur ni? Siapa yang nak kena pesan ni? Kadang isteri sendiri dia faham.
Orang rumah kita faham dah. Kalau tetamu main nak jamu apa. Dan kadang isteri tak faham. Suami faham. Suami lah kena pesan. Dan dia kena bantu. Kalau dia pesan saja, duduk pesan supaya dengan duduk di restoran, bini duduk kat dapur seorang-seorang, tak jadi. Dia kena bantu sekali lah dengan isteri dia. Tamam? Barulah ringan kawan tu. Tapi kalau kata tak mampu macam tu, dan isteri kita pun kita tahu tak mampu, kalau dia masak memang biasanya nasi atas hitam bawah putih. Tu. Kalau gulai tak rasa apa, tak tahu dia rasa apa. Tu lebih baik kita pergi makan kat kedai tani lah, no? Boleh repeat order, dia kata. Boleh faham? Hilamuddin, Hafiz. Hafiz dia masak ni je, masak lemak. Keturunan dia daripada Negeri Sembilan, kata dia lah. Kalau dia akan masak, dia akan beritahu ni memang masakan keturunan. Betul Hafiz? Kita tak nak masak pun kat Toko. Tu dia. Macam mana ni? Dah benar masalah. Dah benar makan dah. Baik. Wa yanbaghi ta'jilu ihdari ma hadara min at-ta'am ila ad-dhaif. Ni kena ingat. Kena cepat bawa makanan kepada tetamu. Jangan lambat. Elok tetamu sampai rumah, kita tahu dah tetamu nak main. Siap dah makanan. Tetamu sampai-sampai je tok makanan dulu. Jangan sembang, kita sembang dulu noh. Makanan lagi ya. Lagi dia sejuk tak sedap. Perak sembang sampai 2-3 jam tak tadi. Itu tak bukan sunnah. Dahulukan makanan dulu bagi tetamu. Wa yabda bi taqdimil fakihah in kanat. Dahulukan bagi buah dulu. Kita kena dahulu sunnah dulu lah. Janganlah pergi tok macam-macam depan tetamu. Dah, jangan tok macam-macam. Kita buat macam hotel. Jadi tamu main tu, buah dulu. Main tok buah dulu. Makan buah dulu. Hantam buah harum manis. Lepas tu bikai susu, durian. Wow. Lepas tu nasi bagi banyak tu ya. Kenyang. Dia kena dahulukan buah dulu. Ini sunnah Nabi SAW ni dari segi perubatan. Buat kajian. Ni orang panggil apa? Sangat sangat berkesan. Kalau bahasa Inggeris dia apa dia? Berkesan. Efficient. Ada? Kan? Kalau masuk dalam perut ni. Sebab kalau kita masuk makanan dulu, makanan dia akan duduk di bahagian lapisan bawah perut. Bila kita masuk nasi dengan buah dia akan jadi lambat penghadaman. Dia akan duduk di bahagian atas. Dan kemudian dia akan jadi busuk dan dia akan jadi gas. Waktu tu akan jadi sakit perut kita. Tapi kalau makan pinang tak tahan tak apa. Ni ada juga orang tua-tua tu tengok ni, habis makan apa semua kan, dia akan jamu pinang. Tu dia panggil penutup pertemuan. Jamu pinang, jamu sirih, sambil-sambil duk godek ke? Godek orang tu. Gobek. Itu ada atas tu. Tu makanan kami tengah-tengah malam lagi. Duk sembang-sembang tu, buh pinang satu piak kan. Ada orang piak orang panggil apa? Sirih sepiak. Pinang orang panggil apa pinang? Tak tahu. Bubuh pula dalam sirih tu dengan orang panggil apa? Buah pala. Okey. Buah sirih kapok sikitnya dengan banyak sangat. Itu merah mulut. Lepas tu ludah ke tepi. Kan? Tu yang game mamak duduk di Penang tu kan. Wa yabda bi taqdimil fakihah in kanat. Dahulukan dengan buah. Wa afdalu ma yuqaddimu ba'daha. Baik, apa yang afdal didahulukan untuk kita letakkan di depan tetamu setelah mana makan buah? Al-lahma was-sarida. Letak daging dengan sarid. Macam nasi lah. Kalau kita nasi lah. Nasi dengan lauk. Fa in ata bi halawatin ba'da dhalik faqad jama'at tayyibat. Tapi kalau selepas tu habis dah selesai makan, bawa mai pula dengan dessert. Dessert kan dessert. Dessert apa ni, padang pasiak tu. Bawa mai padang pasiak teruk dah. Bawa mai dessert pula, jamu. Ni jama'at tayyibat. Dia telah mengumpulkan segala kebaikan. Ni siapa yang ambil sistem ni? Barat ambil sistem ni. Hotel-hotel buat sistem ni. Dia tak makan buah. Lepas tu lagi dia angkat buah. Dia tak pula makanan hak berat. Makan makanan berat, kemudian dia akan main pula dengan halawah. Ada dia punya manisan
Tak pula manisan. Buatlah apa-apa pun. Kek ke, kuih-kuih ke. Lepas tu apa ni, orang panggil apa? Apa tu? Lembek-lembek tu dia. Lembek-lembek ada. Agak-agak. Jenis agak-agak juga tapi dia manis sikit tu. Apa dia namanya? Puding. Dia. Itu cara orang yang tercabar dengan kawan-kawan dia tu. Ali tercabar dengan kawan dia kata. Wa kana al-mutaqaddimuna yuqaddimuna jami'al alwani daf'atan. Mutaqaddimun, orang terdahulu, mereka mendahulukan semua jenis makanan sekaligus. Metak sekaligus macam tu. Macam kita buat lah ni. ويصفون الطعام على المائدة ليأكل كل واحد مما يشتهي وإن لم يكن عنده إلا لون واحد ذكره ليستوفوا منه ولا ينتظروا أطيب منه. Jadi mereka akan yasifuna at-ta'ama 'ala al-ma'idah liya'kula kullu wahidin mimma yashtahi. Dia akan sebut pula, yang ni makanan ni apa dia ni? Hak ni apa dia? Ni daging masak lemak. Hak ni udang masak lemak. Yang ni ayam, semua masak lemak ni sebab Hafiz masak tu. Ayam masak lemak. Ni apa ni, tadi sedap tadi. Tadi sedap apa? Singkong apa dia? Pucuk ubi masak lemak ni. Sedap tu. Jazakumullah. Memang sedap. Ada seorang ustaz di Mesir mengajak ustaz-ustazah ni di Skandariah ni, di mana, di Mansurah. Tempat orang rumah saya duduk hantar anak-anak mengaji tu ni. Pergi mengajak. Habis mengajak, dia pun puji. Dia kata, dia jamu sebelum tu, ustazah ni jamu donat. Dia makan donat tu. Dia puji lah. Dia kata, sedap donat tu. Minggu depan pergi donat lagi. Lepas tu pergi donat lagi. Dia kata, mereka ni kerja donat ni. Sebab dia ustaz tu puji sekali donat. Dia jamu donat tu lah. Dia tak ada buat lain lah. Macam Hafiz lah. Hafiz lagi kena malam ni. Sebab dia Hafiz, dia sohbah kan. Melawak, saya memang suka melawak dengan santri-santri. Kalau saya tak melawak, siapa dia lagi nak melawak dengan mereka? Sama-sama kawan-kawan mereka dah boring dah. Tok Guru mereka kenal lah Tok Guru mereka. Jarang-jarang melawak ni. Boleh melawak ni bagi mereka nikmat dah. Saya tak tahulah mereka rasa nikmat ke tak tu. Tapi selalunya kena jakah kan. Wa kana al-mutaqaddimuna yuqaddimuna jami'a alwani daf'atan wa yasifuna at-ta'ama 'ala al-ma'idati liya'kula kullu wahidin mimma yashtahi. Jadi dia beritahu, ni makanan ni sekian, macam masakan Padang tu. Letak depan tu, pilih nak makan mana. Masakan Padang tu. Wa illam yakun 'indahu illa launun wahid, kalau dia tak ada makanan lain melainkan satu je makanan. Lauk satu saja. Zakarahu liyastawfu minhu wala yastanziru wala yantaziru atyaba minhu. Dia akan beritahu, kata, hak ni je ada. Dia kata itu. Tak ada tunggu lain lah. Hak ni je ada pun. Makanlah apa yang ada. Itu. Jadi orang tua-tua kita selalu sebut itu lah kan, bila jamu-jamu ala qadar kan, hak ni je ada pun. Tu cara ayat comel tu. Dia tak kata hak ni je ada, makan lah. Main rumah orang minta macam-macam pula. Bang pala ni. Sekali tu orang main. Orang tak main dah. Orang tua-tua kita pasal dia kawan-kawan ni lain. Tapi kawan-kawan pun main dah. Kalau tua ni, dia akan berasa lebih. Sebab tu kita jangan bermuamalah dengan kawan-kawan kita macam kita kenal dia waktu kecil. Macam kita kenal dia waktu sekolah. Tak sama dah keadaan. Dia ada dah peringkat umur dia naik. Dia ada anak, dia ada isteri, dia ada pengikut dia, dia ada anak murid dia contohnya. Kita pilihan dia macam kita duduk sekolah dengan dia dulu. Tak kena cara tu. Tu tak erti orang panggil. Tak erti adab. Dia tahu kawan dah jadi orang panggil apa, Perdana Menteri. Kita pergi duduk tepuk macam dengan dia sekolah, dia satu dengan kita dulu. Ni orang panggil tak erti. Akhirnya kawan tu kata, gagak. Bila dia buat layan macam tu, dia kata, sombong. Kawan sekolah rendah dulu. Dulu duduk sebelah tepi. Ya agak-agak. Tapi janganlah sampai depan anak-anak murid dia, sampai depan pengikut-pengikut dia, kamu buat macam dia ada satu. Tak boleh macam tu. Ngerti ya? Tak faham? Jadi bila pergi rumah dia, tu kata orang tua-tua kita, dia ada waktu dia melawak bila dia duduk sekali je. Bila duduk depan orang muda ni, dia lain dia cakap. Dia ada hormat, dia ada ta'zim. Kena ambil akhlak tu. Jangan tengok tan depa melawak je. Tengok tan depa melawak. Tak jadi. Tu kita tak erti nak ambil akhlak orang tua-tua.
Wa yanbaghi al-aklu ma'ad dhaifi wa talqimu. Dan hendaklah sebaiknya kita makan dengan tetamu. Faqad ruwiya an Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Sana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa da'a ashabah. Nabi buat makanan. Kemudian Nabi memanggil para sahabatnya datang. Fa at'amahum bi yadihi luqmatan luqmah. Talqimuh maksudnya apa dia? Disuap kepada sahabat pula. Oh, ni hebat ni kalau boleh buat ni. Ni bukan waktu tamrin ni, no? Ni dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alif. Kata tamrin ni alif. Sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa da'a ashabah fa at'amahum bi yadihi luqmatan luqmah. Wa qala sayyidul qaumi qadimuhum. Ketua bagi kaum itu adalah khadimnya mereka. Iaitu yang berkhidmat kepada kaum tersebut. Sayyidul qaumi qadimuhum. Jadi bagi makan. Dan ada hadis musalsal bitalqimit ta'am. Ada. Jadi kalau kita pergi rumah para guru, minta untuk guru kita bagi tu. Minta dia. Kata boleh tak untuk guru bagi ijazah musalsal talqim. Ta'amut ta'am. Bagi makan. Suap dalam mulut. Bagi ijazah tu. Jadi bagi. Jadi tok guru akan suap nanti dalam mulut orang tu. Tamam? Tak apa, kita sebelum habis 20 hari tu kita buat itulah. InsyaAllah. Saya suap seorang-seorang nanti. InsyaAllah. Ada sanad dia. Tapi orang perempuan tak boleh lah. Orang perempuan saya suap kat mak nanti. Saya suap kat mak suap dekat depa. Saya suap kat orang rumah saya suap. Hidup lawan suap tu ambil gambar pula. Dia kata ni tak tarikat baru dah. Suap nak darah orang. Suap bini orang lagi hebat. Ada. Itu suap orang rumah kita ataupun suap ibu saya. Lepas tu ibu saya pula tolong suap. Dapat sanad juga, sambung sekali. Nanti kita akan bagi pada penghujung majlis ni insya-Allah. Ingatkan saya ya. Ada satu musalsal kita tak bagi musalsal al-aswadan. Minum tamar dan minum susu, minum al-labanan, minum air dengan tamar. Air sejuk dengan tamar. Tu dijamu oleh guru. Nanti kita baca hadis dia. Hadis al-aswadan. Hadis aswadan, lepas tu suap jamu tetamu. Ini yang kami ambil daripada para guru kami. Saya pernah musafir dengan Ustaz Siraj dengan Ustaz Zaki ke Banjarmasin, dan kami pergi duduk di rumah pergi mengaji dengan seorang guru atau Buya Sya'rani, dan dia bagi lebih kurang dalam berapa 70 lebih musalsal, macam-macam musalsal tongkat, musalsal serban, musalsal bukhur, musalsal pelik-pelik ni, musalsal makan keju, musalsal makan belut. Ada. Hadis makan belut, tapi bukan jamu belut lah. Tanya boleh makan belut tak? Jirris. Nama dalam bahasa Arab, jirris. Jadi musalsal ni hadis yang diambil daripada para muhaddisin, kemudian diriwayatkan kepada para murid mereka. Musalsalun qul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima au ba'da an haddatsani tabassama. Itu dia punya matan dalam Baiquniyah tentang musalsal. Jadi kita akan bagi insya-Allah taala. Musalsal salam, musafahah ada juga. Tu tak bagi banyak lama. Saya pun lama dah tak buat majlis macam tu. Insya-Allah kita buat pula. Musalsal balut sorban. Hafiz dah bagi ijazah apa ni? Dah saja melawak je. Saya tahu dah ja'wah. Musalsal balut sorban ada. Saya ambil dengan guru saya Maulana Syekh Husni Tamrin di Makkah Al-Mukarramah. Gelah dia. Hafiz baru ni dia balut kepala Pak Abu. Dia hantar gambar. Saya kata, "Hai Hafiz bagi ijazah dah apa?" Ngakut Hafiz duk buat majlis ijazah di rumah tu. Di rumah Pak Ngah tu. Dia kata, "Mai saya bagi ijazah semua apa yang saya ambil." Ni tongkat ni, ambil tongkat ni. Baik. Tak ada. Melawak. Wa an Abi Darda. InsyaAllah ingatkan saya sebelum habis. InsyaAllah kita bagi musalsal tadi. Saya dapat musalsal keju tu, saya minta dekat Abu Ya Sya'rani. Kebetulan dia jamu kek. Ada kek, dan kek tu ada keju atas dia. Tu saya kata boleh tak ni dikira sebagai musalsal keju?
Abu Ya? Dia kata boleh. Dia pun ambil bola mulut. Nah, dia suap saya. Jadi dapat musalsal keju sekali. Keju dengan apa ni, almond. Ada musalsal keju dengan almond. Macam-macam musalsal. Ada dalam kitab Allahumma Dafain. Maulana Syekh Yasin Al-Fadani. Abu Ya Sya'rani anak murid kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Dia duduk di Banjarmasin. Saya pergi ke rumah dia. Kami pergi pukul 8 pagi, balik pukul berapa? 2 petang. Lebih kurang 2 petang. Dan dia dah tak sihat waktu tu, dia tak larat. Tapi dia sambut juga kami sebagai tetamu. Jamu makan ni, ya Rabbi. Kemudian dibagi semua musalsal. Banyak betul dia baca. Lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas kat 70 musalsal. Kemudian dia ijazah sebuah kitab tu. Hak bakinya tu ijazah. Yang lain tu kebanyakannya dia musalsal dan dibacakan hadis tu. Satu persatu. Khususnya musalsal-musalsal yang saya tak ambil lagi daripada para masyayikh. Dia bagi. Moga Allah panjang umur beliau. Dan moga dapat bertemu lagi dengan beliau insya-Allah. Saya ada satu musalsal yang teringin saya nak ambil dengan dia, musalsal solat subuh. Ni yang tak ada. Sebab kata Syekh Abu Ya Sya'rani, saya ambil musalsal solat subuh ni, dia kata dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Musalsal qunut musalsal qunut. Macam qunut dan waktu sembahyang subuh. Dia kata ni ambil dengan Syekh Yasin Fadani. Sebab Syekh Yasin Padang, kata Abu Ya Sya'rani, siapa pun tak tahu dia sembahyang subuh kat mana. Tak tahu dia sembahyang subuh kat mana. Sebab dia ikut suka dia. Dia duduk masjid tu, jauh. Syekh Yasin Padang ni wali Allah Ta'ala. Satu hari kata anak murid dia, Syekh Zakaria Suri, Syekh Zakaria ni khadim kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Bila dia duk khidmat ke Syekh Yasin Padang pada hari Jumaat, Syekh Yasin Padang waktu Jumaat tu orang dah azan, orang dah tengah khutbah, dia duduk dalam rumah dia lagi, duduk isap shisha. Syekh Yasin isap shisha, duduk tarik shisha. Lepas tu dia suruh baju kopi pula. Dia suruh anak murid dia baju kopi tak? Anak murid dia baju kopi. Yang anak murid dia fikir ni, Syekh tak pergi main Jumaat ke? Baju kopi, main jamu Syekh. Syekh pun minum. Lepas tu Syekh Zakaria kata dia nak minta izin keluar. Dia pun keluar. Keluar daripada rumah Syekh tu. Dia kata masjid paling dekat pun dah semayang dah. Masjid paling dekat dengan rumah Syekh Yasin pun dah semayang dah waktu tu. Di Makkah ni. Kemudian petang tu jumpa dengan kawan-kawan. Dia balik daripada satu tempat jauh, masjid tu jauh daripada Masjidil Haram. Jauh. Balik tu dia cerita. Pelik lah, kata, Syekh Yasin tak semayang Jumaat ke? Anak murid orang ni kata, tak main Jumaat. Syekh tadi baca hadis kat kami di masjid tu. Lepas semayang Jumaat. Syekh semayang Jumaat dengan kami, habis semayang Jumaat, baca hadis lagi. Masjid tu jauh. Ini orang panggil ashabul khutwah. Anak murid keluar dia keluar terus pergi masjid tu. Langkah 2-3 tapak sampai rumah masjid tu terus. Ini banyak kali berlaku. Banyak kali berlaku dan dilihat oleh para muridnya sendiri. Kadang-kadang Syekh Yasin ni hari ni duduk ada di Masjidil Haram, dia tengok lagi sampai di Madinah dah. Sebab malam tu mimpi jumpa Nabi. Nabi Madinah sebab Nabi suruh lawat. Lepas tu duduk satu sampai balik di Masjidil Haram. Duduk ada dah. Bukan 6 jam naik bah, lepas ni 6 jam dah. Ashabul khutwah. Ni wali-wali Allah Ta'ala. Jadi kata Syekh Abu Ya Sya'rani kata, saya tak tahu dia semayang subuh tu di mana. Pagi tu dia kata saya tidur di rumah kawan saya atas rumah Syekh Yasin. Subuh tu saya turun, beranikan diri ketuk pintu rumah Syekh Yasin. Dia kata Syekh Yasin buka. Hampak sejadah 2 dah, elok dah. Tunggu dia. Dia tu kata saya nak semayang subuh dengan Syekh, kata. Boleh. Lepas tu Syekh Yasin suruh dia jadi imam. Kata nah jadi imam. Apa ni Abu Ya Sya'rani kata tak. Syekh kena jadi imam. Syekh pun jadi imam dan baca khunut. Habis baca khunut tu habis sembahyang, terus Syekh Abu Ya Sya'rani kata minta untuk Syekh ijazahkan kepada saya musalsal khunut. Dan terus diijazahkan. Ada tahap ni yang nadir kata dia. Sebab jarang orang boleh sembahyang subuh dengan Syekh Yasin. Sebab tak tahu dia sembahyang kat mana. Tu satu. Itu yang saya kata kat Abu Ya Sya'rani kata, boleh tak kami nak sembahyang subuh dengan Abu Ya pula? Dia gelak pakai takdir tu lah. Dia kena pilih. Sebab semua nak pergi ambil dalam masa yang sama. Ni bukan borong, kata Abu Ya Husni Tamrin. Allah yarham Abu Ya Husni Tamrin. Saya jumpa dia di Makkah tahun 2007.
Pergi ambil musalsal. Bulan Rejab. Kami pergi tu ada musalsal Dikul Abyad. Musalsal ayam putih. Itu dibaca pada 27 Rejab. Pergi tu ambil satu hari 2 sanad je. 2-3 sanad je lebih kurang. Tak boleh lebih. Dia kata ni bukan jual borong, dia kata. Musalsal ni bukan jual borong. Ini bukan kedai borong, dia kata. Esok mai lagi. Kami sempat dengan dia 4 hari. Saya sempat tahu kata dia ada di sana tu, anak murid Syekh Yasin Padang yang masih ada waktu tu di Mekah. Antaranya beliau, lepas tu Said Hamid Kaf rahimahullahu ta'ala, banyak dah meninggal dah. Sekarang ada lagi lah, ramai lagi lah anak-anak murid beliau yang masih hidup, tapi dah semuanya tua-tua lah kebanyakan. Jadi itu antara yang kita ambil. Atau kami pergi ke Indonesia tu, saya pergi dengan Ustaz Siraj dengan Ustaz Zaki ni. Kami pergi tu sebenarnya mula besar ni nak ambil apa? Nak ambil musalsal Burtulah. Musalsal topi. Macam topi koboi tu. Ada musalsal topi koboi. Nabi pernah pakai topi. Topi macam topi koboi tu. Jadi ada musalsal tu insya-Allah. Hanya pun bukan borong je lah. Nanti insya-Allah ada rezeki. Kalau kata sebelum Ramadan habis ni kita boleh riwayat sebuah sedikit hadis-hadis tadi. Mungkin hidupkan balik majlis hadis tersebut insya-Allah taala. Tamam. Ini untuk yang duduk di sini lah, yang live tahun Pak Jana kena main sini. Lah kita nanti kita buat lagi nanti insya-Allah bila-bila. Wa kana al-mutaqaddimu ada habis. Wa yanbaghi al-aklu habis baca dah. Wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an idza akala ahadukum ma'a ad-dhaif falyulqimhu bi yadihi. Hendaklah dia bagi makan dengan tangannya, disuapkan kepada jiran kepada tetamunya. Fa idza fa'ala dhalik, kalau dia lakukan sedemikian, kutiba lahu bihi amalu sanah. Dicatat kepadanya amal setahun. Siyamu nahariha wa qiyamu lailiha. Jadi bangun malam, berpuasa pada siangnya dan malamnya dengan qiyamul lail. Maksud dicatatkan pahala siang berpuasa, malam berjaga dengan qiyamul lail selama setahun. Kalau dia suap jamu kepada tetamu. Ini disebut dalam kitab Faidul Qadir, syarah kepada Jami'us Saghir Al-Imam Suyuti, dan Faidul Qadir syarah Imam Al-Munawi. Wa kana salafus salih yafrahuna bid-dhaif. Para salafus salih sangat gembira dengan kedatangan tetamu. Zahid. Wa ya'udduna al-lailata allati yaji'u fiha ka'annaha lailatu 'aidin. Mereka akan bersiap dengan malam tersebut seolah ni malam hari raya. Wa dzalika lima hassala lahum fiha min as-sururi biqudumi. Kan itu kegembiraan dengan datangnya tetamu. Wa hukiya annahu kana li Abdullah bin al-Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu farasun. Faja'ahu dhaifun fadhabahahu lahu wa qasamathu zawjatuhu fatallaqaha. Tu dia. Sayyidina Abdullah bin Mubarak, waktu tetamu datang ke rumah beliau, dia ada seekor kuda. Bila tetamu datang, dia sembelih kuda tu. Kuda tu dia sayang, melih kuda tu bila nak jamu tetamu. Sama. Fa qasamathu zawjatuhu, berkelahi dengan bini dia. Bini dia kata, apa ni? Sembelih kuda orang main, tolak tu. Dia talaknya bini tadi kerana berkelahi tadi. Semaja'ahu rajulun faqala lahu, maka datang seorang lelaki, kata dia, innali bintan jamilatan. Saya ada anak perempuan segak. Fazawwajaha iyyahu. Maka fazawwajahu iyyahu. Maka dikahwinkan anak perempuan dia tadi dengan Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Wa arsala ma'aha 'ashratum minal khayl. Dibagi pula hadiah pula 10 ekor kuda. Dia 11 ekor kuda. Lepas tu bini dia berkelahi dengan dia kerana nak jamu tetamu tadi, dia cerai bini dia. Datang seorang pula bagi anak perempuan dia, bagi 10 ekor kuda pula. Dia dapat lebih pada tu. Kita bukan Sayyidina Abdullah bin Mubarak, tak ada buat gitu. Tu yang nak abang. Kita bukan Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Nak abang ni akhlak dia kata dengan tetamu tu. Hidup pakai dia kalau kena talak ni kalau berkelahi ni. Dia nak jamu apa tu? Sembelih velfire. Fara'a Abdullah fi manamihi qailan yaqul. Malam tu dia bermimpi. Sayyidina Abdullah bin Mubarak mimpi malam tu, disebutkan kepadanya, innaka talaqta li ajlina ajuzan faqad zawwajnaka bikran wa dhabahta lana farasan faqad a'tainaka 10. Tu dia. Kamu telah talakkan
isteri kamu yang tua tadi kerana kami. Ini kerana Allah. Kerana tetamu ni adalah kekasihnya Allah kalau datang ke rumah kita. Macam tu seakannya. Faqad zawajnaka bikran. Kamu talak isteri kamu yang tua kerana kami, maka kami kahwinkan kamu dengan anak dara. Kamu sembelih kepada kami dengan faras, dengan kuda, maka kami beri kepada kamu 10 ekor ganti kepada kuda seekor tadi. Itu dia. Wa qila inna awwala man adafa. Siapa yang mula-mula menerima tetamu ni? Sayyiduna Ibrahimul Qalilu ala nabiyyina wa alaihi afdalus salati wassalam. Ni yang mula-mula menerima tetamu. Sayyidina Khalil Ibrahim wa kana yukanna Aba Daifan. Dia digenarkan dengan Aba Daifan, bapa kepada segala penerima tetamu. Wa kana yamshil maila. Kana yamshil maila wal milain. Mil wal milain, bukan mail. Wa kana yamshi mila wal milain fi talabid daif. Sayyidina Ibrahim sanggup berjalan. Satu batu, dua batu, 1 mil. Kita bahasa Inggeris miles. Macam itulah. 1 batu, 2 batu jalan untuk menuntut tetamu. Nak cari tetamu saja. Pergi cari, jom tamu di rumah saya. Untuk sampai tahu tu. Ini Sayyidina Ibrahim AS. Akhlak ni Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, kita susah nak buat macam tu. Buat macam mana kita pun tak kenal orang. Hidup pergi kat pasar raya, jom tamu rumah saya. Habis rumah kita. Bukan rumah kita. Habis semua sekali dengan barang-barang. Bini kita pun dah buat lari. Jadi kita tengok kita kenal lah. Orang kita kenal. Dan juga zaman dah berbeza dengan keadaan masyarakatnya yang telah berubah dia punya gaya hidup dan juga akhlaknya, menyebabkan banyak sunnah yang telah ditinggalkan. Hatta untuk menjamu dan juga melayani tetamu pun tidak lagi dilakukan macam dulu. Orang dulu kalau main ketuk rumah orang, dia minta saya nak bertamu di rumah, boleh tak? Dibenarkan 3 hari. Walau tak kenal pun siapa orang tu. Dia datang bertamu je. Ketuk pintu kata saya nak bertamu, boleh tak? Tapi sekarang dah ada hotel, dah ada motel, dah ada chalet, dah ada apa semua, dah ada homestay. Maka tak orang panggil apa? Keadaan tadi tidak lagi diperlukan untuk orang tadi main ketuk pintu rumah orang. Ketuk pintu rumah tuan punya homestay tak apa. Nak ambil kunci. Tu tak apa. Nak ketuk pintu rumah saya saja di rumah orang kampung pun dah bimbang dah dengan keadaan yang berlaku. Tamam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ada sedikit lagi cerita. Esok pagi kita akan sambung dan kemudian masuk pada hadis yang ke-16 insya-Allah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makanan dah sampai? Sampai makanan? Makanan sampai dah. Sila boleh jawab. Allahu akbar. Gelil. Ya. Dia niat buat witir 2 rakaat. Dia tertidur malam tu, sampai bangun ke subuh, dia tersempat tunaikan 1 rakaat lagi. Jadi witir malam tu jadi sembahyang sunat mutlak ataupun tetap witir?